Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Azharuddin Muhammad Dali, pensyarah kanan di Jabatan Sejarah Universiti Melaya, dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini saya Izham Alif Daniel bin Amran akan membentangkan sebuah topik di bawah sejarah perisikan abad ke-20 yang bertajuk Eli Cohen merupakan ejen Mossad. Bincangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beliau di Syria. Secara asasnya dalam pembentangan saya pada hari ini akan membincangkan terlebih dahulu di bahagian pengenalan. Kemudian saya akan berbicara mengenai latar belakang awal terhadap perisikan yang dilakukan oleh Eli Cohen, dan kemudiannya saya akan memasuki di bahagian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Eli Cohen dengan membincangkan terlebih dahulu di bahagian tindakan awal beliau di Syria, kemudian membentuk persahabatan bersama golongan elitis, dan kemudiannya berhubung baik dengan pemimpin Parti Ba'ath, dan mendapatkan maklumat berkenaan rancangan persiapan awal ketenteraan Syria, dan kemudian laporan projek mengenai terusan Sungai Jordan, dan di akhir sekali saya akan membuat kesimpulan terhadap pembentangan saya pada hari ini. Nama sebenar beliau ialah Eliyahu Cohen atau turut dikenali sebagai Eli Cohen. Beliau merupakan seorang ejen kepada perisikan yang sangat terkenal di dunia dan juga terkenal di Israel yang bernama Mossad atau turut dikenali sebagai Ha-Mossad Limodi'im Ule Takfidim Meyuhadim. Beliau dilahirkan pada tanggal 16 Disember 1924 di Alexandria, Mesir. Sejak kecil lagi beliau telah menguasai dan mendapat didikan awal ajaran Yahudi dan juga pelbagai mata pelajaran seperti mata pelajaran matematik dan fizik, serta beliau turut menguasai pelbagai bahasa seperti bahasa Arab, Ibrani dan juga Perancis. Jika dilihat, sejak berlakunya peperangan di Mesir, beliau mula memupuk minat terhadap bidang persenjataan dan juga terhadap kapal-kapal perang terbang. Dan sejak Perang Dunia Kedua tercetus, beliau mula terlibat dengan ejen perisikan di Israel. Pelibatan Eli Cohen terhadap perisikan Israel bermula sejak tercetusnya Perang Dunia Kedua yang turut melanda Mesir. Ketika itu, Eli Cohen berada di bawah satu gerakan sulit yang bernama Aliyah Bet, di mana Aliyah Bet merupakan satu pasukan yang menyeludup masuk bangsa Yahudi ke Palestin. Ketika itu, Aliyah Bet berada di bawah Haganah, di mana Haganah merupakan satu pasukan khas bawah tanah yang mengurus dan menjaga kebajikan bangsa Yahudi di Palestin ini. Dan jika dilihat semasa itu, Eli Cohen merupakan individu yang berfungsi untuk menguruskan visa dan juga permit keluar negara, dan jika dilihat, Eli Cohen telah berjaya mengirimkan ribuan bangsa Yahudi ke Palestin. Namun begitu, perkembangan dan pemisahan yang berlaku antara Palestin dan Israel telah menimbulkan pelbagai permasalahan besar dalam kalangan Yahudi di antara Palestin dan juga Israel. Dan Mossad kemudiannya telah mengirimkan seorang ejen perisikannya yang bernama Abraham Dar untuk mencari pemuda-pemuda Yahudi yang berada di Mesir yang bersikap pro-Israel untuk melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan dan dirancang oleh Israel ini. Dan Eli Cohen merupakan antara individu yang terawal berjaya direkrut, dan kemudiannya Eli Cohen telah dihantar ke Israel untuk menjalani latihan perisikan. Maka bermula dari itu, bermulalah perisikan Eli Cohen. Tindakan awal di Syria. Tindakan awal yang dilakukan oleh Eli Cohen semasa berada di Syria adalah pastinya mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Eli Cohen telah membeli sebuah apartmen mewah dengan menggunakan wang tajaan daripada Mossad. Jika dilihat, kedudukan apartmen yang dibeli oleh Eli Cohen ini sangat strategik, di mana ianya berdekatan dengan markas besar angkatan bersenjata di Syria, dan kedudukan apartmen beliau ini juga sangat berdekatan dengan markas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, di mana ini menyebabkan komunikasi radio berlangsung tanpa henti, dan ini memudahkan komunikasi radio Eli Cohen untuk dihantar ke Tel Aviv.
Dan beliau ini telah menjalankan perniagaan import dan ekspornya dengan menjadikan barangan seperti barangan-barangan antik, permata dan juga hasil seni di Syria sebagai barangan dagangannya. Dan jika dilihat, ini menyebabkan beliau berjaya untuk mengauk keuntungan yang sangat tinggi, dan keuntungan inilah yang digunakan oleh beliau untuk menjalankan strategik yang seterusnya. Membentuk persahabatan bersama golongan elitis. Elai Cohen telah melakukan tindakan awal dengan berbaik-baik dengan golongan elitis, para pedagang ahli politik dan juga golongan-golongan atasan tentera. Turut berhubung baik dengan Lieutenant Ma'azi Zahir Eddin, Jos Saif dan juga Kolonel Salim Hatum. Persahabatan dengan Lieutenant Ma'azi dilihat ianya membolehkan beliau untuk membuat lawatan ke kawasan-kawasan ketenteraan yang tidak dibuka untuk golongan awam. Dan persahabatan beliau juga dengan Jos Saif membolehkan beliau membaca dokumen-dokumen berkaitan dengan propaganda dari pihak pemerintah. Dan beliau turut bersahabatan dengan General Al-Hafiz, di mana persahabatan beliau ini membolehkan beliau dilayan seperti seorang tetamu kehormat atau VVIP di Syria itu. Dan melalui perhubungan-perhubungan baik bersama golongan elitis inilah yang membolehkan beliau berjaya memperoleh pelbagai maklumat mengenai selok-belok pentadbiran politik dan juga rancangan ketenteraan yang disusun oleh Syria. Berhubung baik dengan Parti Ba'ath. Semasa Elai Cohen berada di Syria, telah berlaku satu ketegangan politik di sana, dan Elai Cohen telah menjangkakan akan kebangkitan sebuah parti yang bernama Parti Ba'ath yang bertindak dengan berbaik-baik terhadap golongan atasan dan pemimpin Parti Ba'ath tersebut. Beliau juga telah memperuntukkan sejumlah wang yang sangat besar sebagai kegunaan kepada parti tersebut, dan impaknya pada Julai 1963, Parti Ba'ath telah berjaya menjadi kerajaan, di mana Jeneral Amin Al-Hafiz yang merupakan sahabat kepada Elai Cohen telah dilantik sebagai presidennya. Dan pada Ogos 1963 pula, memandangkan Elai Cohen merupakan antara individu yang sangat dipercayai, akhirnya beliau telah dicalonkan sebagai menteri dalam kabinet, namun Elai Cohen menolaknya. Dan kemudian ini tidak menjadikan Elai Cohen tidak berdiam diri sahaja. Sebaliknya, beliau telah menjalankan tugas khas sebagai pembantu kepada Presiden dengan mendapatkan dan mencari dana untuk kegunaan kerajaan. Dan akhirnya disebabkan daripada itu, beliau telah berjaya menonjolkan dirinya di mata pemimpin atasan dan menjadikan beliau bebas untuk bergerak dalam negara tersebut. Maklumat rancangan persiapan awal Syria. Elai Cohen telah berjaya mendapatkan maklumat mengenai rancangan awal serangan Syria ke atas Israel. Hal ini disimpulkan oleh Elai Cohen melalui beberapa laporan yang diperolehinya, di mana laporan tersebut telah menyatakan bahawa berlaku satu kesibukan yang luar biasa di markas besar Syria. Stesen radio dan televisyen di Syria juga kerap menyiarkan berita berkenaan dengan propaganda anti-Zionis. Malah, sahabat-sahabat Elai Cohen juga telah menceritakan dan rancak berbicara mengenai perkara tersebut. Ada juga laporan yang menyatakan bahawa berlaku gerakan kereta kebal Syria ke sempadan Israel, dan perkara ini menyebabkan Elai Cohen menyimpulkan bahawa akan ada satu serangan Syria ke atas Israel, dan beliau telah bertindak untuk menghantar maklumat ke Tel Aviv dengan segera. Dan impaknya tentera Israel telah terlebih dahulu menyerang Syria serta menghancurkan persiapan rancangan awal yang dilakukan oleh Syria. Laporan projek terusan Sungai Jordan. Laporan terpenting yang pernah dihantar oleh Elai Cohen ke Tel Aviv adalah berkenaan pengubahan arah aliran Sungai Jordan. Israel dalam usaha membangunkan sebuah kawasan tandus di Negev pastinya memerlukan aliran sungai dari Sungai Jordan dan Tasik Galilei. Tindakan Syria untuk mengubah arah aliran Sungai Jordan pastinya akan menjejaskan sumber utama air di Israel. Jika dilihat, rancangan untuk mengubah arah aliran sungai ini telah dikemukakan
oleh Persidangan Negara-Negara Arab pada tahun 1964 di Alexandria, Mesir. Israel melihat pengubahan arah aliran sungai ini pastinya akan mengancam keselamatan mereka, memandangkan Sungai Jordan ini merupakan sumber air utama di negara mereka. Dan Israel kemudiannya telah meminta Eli Cohen untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat mengenai projek tersebut. Memandangkan Eli Cohen bersahabat baik dengan Kolonel Hatum yang merupakan penyelaras kepada projek tersebut, dengan mudahnya beliau telah mendapatkan seberapa banyak maklumat. Malah beliau juga telah mendapatkan blueprint projek tersebut. Dan persahabatannya juga dengan Michael Saab juga membolehkan beliau membawa pulang kertas cadangan projek tersebut. Dan impaknya pada November 1964, Israel telah menghujani lokasi projek-projek tersebut dengan tembakan meriam dan mortar. Dan tembakan-tembakan tersebut sangat tepat mengenai lokasi dan juga jentera-jentera projek tersebut. Sebagai kesimpulannya, Eli Cohen merupakan seorang ejen persikan yang sangat bijak, hebat dan juga sangat licik. Kehebatannya dalam persikan dapat dilihat melalui tindakan awal yang dilakukan oleh Eli Cohen dalam mendapatkan seberapa banyak maklumat dan informasi berkenaan pihak lawannya, di mana tindakan awal yang dilakukan oleh beliau adalah dengan berhubung baik terlebih dahulu dengan pemimpin atasan. Malah beliau juga hebat mengkaburi mata pihak pemimpin atasan Syria dengan memberi dan mendapatkan dana untuk kegunaan pihak Syria, dan juga beliau telah mengemukakan seberapa banyak cadangan dan idea untuk kegunaan ketenteraan Syria. Namun begitu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Akhirnya kelicikan Eli Cohen berjaya juga diketahui oleh pihak Syria. Dan pada Januari 1965, pasukan mukhabarat yang merupakan pasukan persikan di Syria telah merempuh bilik di rumah Eli Cohen dan berjaya menangkapnya, di mana ketika itu Eli Cohen sedang rancak menghantarkan maklumat ke Tel Aviv. Dan akhirnya pada 1965, 8 Mei 1965, Eli Cohen telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Dan apa yang dapat dilihat melalui selepas hukuman tersebut ialah mayat Eli Cohen tidak boleh dibawa pulang semula ke Israel, kerana ketika itu Syria sangat merasa tertipu dengan tindakan yang dilakukan oleh Eli Cohen. Namun impak yang dapat dilihat melalui perisikan yang dilakukan oleh Eli Cohen ini dapat dilihat melalui perang 6 hari yang melibatkan Syria dan Israel pada tahun 1967, di mana Israel yang merupakan sebuah kawasan yang kecil berjaya menewaskan gabungan kuasa yang hebat dan besar, iaitu gabungan kuasa antara Syria, Mesir, Jordan dan Iraq. Dan inilah sumbangan terbesar Eli Cohen terhadap perisikan Israel di Syria. Sekian, terima kasih.